Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian? Alhamdulillah dapat lagi kita bersama-sama bertemu dalam rancangan Iza'atul Quran min Smart IQ, Radio Al-Quran Smart IQ. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, selamat. Semoga-moga tuan-tuan dan puan semua sihat pada hari ini. InsyaAllah tuan-tuan dan puan bantu saya dahulu untuk share sama ada audio saya ni okey ke tidak, dan kamera saya ni okey ke tidak. Takut-takut line internet saya problem. Okey, bantu saya untuk share dan untuk like. Okey, adakah suara saya clear? Okay, jangan lupa untuk share kepada kawan-kawan yang lain. Mungkin ada yang terlupa pada jam 11 kan. Okay, jadi mungkin tuan-tuan dan puan boleh share lagi kepada kawan-kawan yang lain untuk sama-sama kita untuk dalam program mudahnya hafal Al-Quran insya-Allah, dan tajwid betul insya-Allah. Okay, alhamdulillah. Baru terima kasih juga kepada pengacara utama iaitu Ustaz Azki pagi tadi dalam tadabbur Al-Quran. Alhamdulillah. Okey, jadi apa tuan-tuan dan puan dapat yang sedikit itu insya-Allah kongsikan kepada rakan-rakan yang lain. Yang sedikit itu kita sampaikan kepada kita ceritakan kepada kawan-kawan lain supaya ilmu itu berkat dan melekat di hati kita insya-Allah. Okey, jadi insya-Allah hari ini kita akan hafal. Okey, kita akan sambung lagi hafal iaitu suratul Mul. Muka surat 563 ayat 15 tuan-tuan dan puan. Okey, jadi insya-Allah sebelum kita nak mulakan hafal tuan-tuan dan puan, sebelum kita mulakan hafal, kita dengarkan dulu. Kita dengar dulu. Okey, kita dengarkan lagu Hayyul Hadi. Okey.
Alhamdulillah selesai. Okey, Hayyul Hadi. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Okey, Syahira Syifa. Okey, Assamsia. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Okey, alhamdulillah sahabat-sahabat semua. Okey, moga-moga kita sihat, kita diberi kesihatan pada hari ini, kita diberi masa untuk terus menghafal bersama dengan saya di rancangan Radio Al-Quran Smart IQ. Okey. Di kelabu pula. Okey, jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan. Okey. Jadi insyaAllah kita akan tengok hari ini kita akan start menghafal pada suratul Mul. Okey, suratul Mul ayat yang ke-15. Okey. Ayat ke-15. Okey, jadi tuan-tuan dan puan semua, adakah tuan-tuan dan puan semua dah bersedia? Okey, jadi kalau bersedia kita mulakan dahulu dengan membaca doa. Sama-sama kita baca doa. Allahumma ftah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita mulakan dahulu tuan-tuan dan puan dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, insyaAllah tuan-tuan dan puan, hari ini kita akan start menghafal, sambung dari hafazan kita iaitu muka surat 563. Kita akan sambung ayat yang ke-15. Okey, jadi terima kasih insyaAllah tuan-tuan dan puan. Kita akan bermula menghafal ayat 15. Kita mulakan dahulu tuan-tuan dan puan dengan step yang pertama. Okey, tuan-tuan dan puan semua dah ready? Okey, kita akan tengok ayat yang ke-15. Okey, jom sama-sama kita membaca ayat ke-15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Alhamdulillah, kita selesai untuk step yang pertama. Kita akan masuk step yang kedua, iaitu hafazan. Okey, jom sama-sama kita cuba untuk menghafal pada ayat yang ke-15. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور
Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Okay, tuan-tuan dan puan, alhamdulillah kita selesai untuk step yang kedua. Kita akan sambung step yang ketiga, iaitu mengulang. Okay, jom sama-sama kita mengulang pada ayat ke-15. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Okay, sama-sama kita selesailah untuk step yang ketiga, iaitu mengulang. Okay, jadi tuan-tuan dan puan, sebelum tu saya terlupa untuk tengok makna by kalimah. Okay, jadi tuan-tuan dan puan, saya nak hafal sangat, terlupa pula nak bagi tahu makna setiap kalimah. Okay, jadi insyaAllah kita tengok pada kalimah huwallazi. Huwa yang bermaksud dialah. Huwa bermaksud dialah. Okay, huwa yang bermaksud dialah. Allazi bermaksud yang. Allazi bermaksud yang. Ja'ala. Ja'ala telah menjadikan. Ja'ala telah menjadikan. Okay, ja'ala telah menjadikan. Lakum untuk kamu. Lakum untuk kamu. Lakum untuk kamu. Al-arbumi. Al-arbumi. Zalulan mudah. Okay, zalulan mudah dihuni. Zalulan maksudnya mudah. Famshu yang bermaksud maka berjalanlah kamu. Famshu maka berjalanlah kamu. Okay, famshu bermaksud maka berjalanlah kamu. Fi bermaksud di. Okay, fi bermaksud di. Okay, mana kibiha segala penjurunya. Mana kibiha yang bermaksud segala penjurunya. Okay, segala penjurunya. Wakulu dan makanlah. Wakulu dan makanlah kamu. Wakulu dan makanlah kamu. Mir rizqih daripada rezekinya. Mir rizqih daripada rezekinya. Okay, daripada rezekinya. Rezeki bermaksud rezekinya. Nya. Wa ilaihi bermaksud dan kepadanya. Wa ilaihi dan kepadanya. An-nusyur dibangkitkan. Bermaksud dihidupkan kembali. An-nusyur dibangkitkan, ataupun kita lebih faham dibangkitkan kembali. Okey, itulah yang dimaksudkan pada ayat yang ke-15. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, jom sama-sama kita mengulang daripada ayat yang pertama. Okey, jom sama-sama kita mengulang daripada ayat yang pertama dahulu. Okey, tuan-tuan dan puan semua dah bersedia? Okey, kita mengulang dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, selesai untuk kita menghafal ayat sampailah ayat ke-15. Tak sedar kita dah sampai ayat ke-15 dah tuan-tuan dan puan. Okey, jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, satu lagi saya nak maklum pada tuan-tuan dan puan lah, sekadar sharing kepada tuan-tuan dan puan. Sebab saya tengok kadang-kadang ada yang tengok ayat tu dia tengok pada contoh ayat 13 ni, ayat 13. Okey, patutnya macam mana nak kenal? Sebab ada yang kadang-kadang kita macam keliru kan. Biasanya ayat dulu barulah hujung ni adalah nombor ayat. Kalau dalam mula-mula muka surat ataupun mula-mula surah senang. Tapi kadang-kadang bila dah masuk tengah-tengah macam ni, kita mesti ingat kadang-kadang ada yang mungkin tak perasan. Maksudnya yang ayat 14, dia tengok nombor dulu, lepas tu baru dia tengok ayat. Dia tengok nombor di depan ayat tersebut. Okey, jadi kena hati-hati supaya tak tertukar ayat, tak tertukar ayat. Okey, alhamdulillah. Selesai untuk kita menghafal pada hari ini sampai ayat ke-15. Okey, jadi sebelum saya masukkan hukum tajwid tuan-tuan dan puan, kita tengok ayat, kita baca sahaja ayat 15 dan 16 tuan-tuan dan puan. Okey, kita baca sahaja supaya kita dapat view untuk kita menghafal esok. Okey, jadi sama-sama kita baca ayat ke-15 dan 16.
Sebab ayat ni ayat mutasyabihat hampir nak sama. Okey, jom sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. Ayat ke-17. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. Alhamdulillah, selesai untuk kita baca pada hari ini ayat 16 dan 17. Hampir serupa. Kan perbezaannya yakhsifa dengan yursila. Okey, jadi alhamdulillah selesai untuk hafazan pada hari ini. InsyaAllah kita akan masuk slot seterusnya iaitu tajwid, InsyaAllah selepas ini. Alhamdulillah selesai untuk hafazan. Sekarang ni kita masuk untuk surat tajwid. Okey, tajwid betul. Jadi tuan-tuan dan puan, kita tengok pada kalimah hari ni kita tengok pada maksilah tuan-tuan dan puan. Okey, maksilah. Maksilah qasirah, maksilah qasirah, maksilah tawilah. Okey, macam mana nak kenal maksilah qasirah dan maksilah tawilah ni tuan-tuan dan puan? Okey, kita tuan-tuan dan puan boleh tengok suratul Mulk iaitu ayat ke 13. Okey, ayat 13. Okey, kat sini kita tuan-tuan dan puan boleh tengok pada okey, boleh buka Quran. Mungkin ada yang belum sempat untuk tengok Quran. Okey. Okey, kalau kita tuan-tuan dan puan kita dah bersedia. Kita tengok pada ayat ke-13. Kalau lah ada tanda ni tuan-tuan dan puan, kita tengok ayat 13, ada tanda macam ombak ni tuan-tuan dan puan. Okey, tanda ombak ni, okey, tanda ombak dan selepas itu adalah hamzah. Okey, ombak selepas itu ada hamzah. Okey, ada ombak, lepas tu ada ada hamzah. Okey, kalau ombak selepas tak ada hamzah adalah mat yang panjang. Okey, maksudnya kena baca 6 harakat. Okey, tanda ombak dengan hamzah tu hanya kena yang tu saja. Maksudnya tanda ombak, lepas tanda ombak tanda hamzah. Okey, mesti baca panjang sebanyak 6 harakat. Sebelum ombak tu mesti ada ha. Kerana apa? Takut nanti perempuan tertukar pula pada mat jaiz mufasil. Sebab dia hampir serupa. Cuma beza kalau maksilah ni dia ada maksilah ni maksilah ni tuan-tuan dan puan, dia mesti ada ha. Syarat pertama dia mesti ada ha. Yang kedua dia mesti ada tanda mat. Okey, tanda mat. Dan yang ketiga dia mesti ada hamzah selepas ha, tanda ombak dan hamzah. Okey. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, itulah untuk maksilah yang kena dibaca dengan 6 harakat. Okey, dia kena baca 6 harakat tuan-tuan dan puan. Okey, seterusnya. Kita tengok pula itu adalah mat silah. Okey, kita tengok pada kalaulah tuan-tuan dan puan satu lagi hukum yang mana maksilah ni maksilah qasirah, maksilah pendek, maksilah qasirah. Okey, maksilah qasirah. Okey, maksilah qasirah ni tuan-tuan dan puan kat sini. Okey. Okey, jari saya hilang tadi. Okey, dia timbul balik.
Okey, maksulah qasirah ni tuan-tuan dan puan, ha. Okey, selepasnya tu mula-mula ha. Okey, tadi sama ha. Yang kedua tadi dia ada tanda mat. Yang ha maksulah pendek ni dia tak ada tanda mat, dia tak ada tanda ombak tu, tak ada. Okey, dia tanda macam ni je. Dia bergantung. Kalau okey, ni dia bergantung pada baris huruf tu. Okey. Lepas tu selepasnya tu tiada hamzah. Maksudnya selain dia hamzah, dia akan baca dengan 2 harakat sahaja. Contoh, mir rizqih ni kalau berhenti. Kalau kita sambung, mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Maksudnya apabila macam mana kita nak kenal maksilah qasirah dan maksilah tawilah ni, ingat syarat yang pertama tu perempuan mesti ada ha. Okey, syarat pertama mesti ada ha. Yang kedua, syarat kedua kita tengok tanda, ada tanda ombak ke tak ada tanda ombak. Kalau ada tanda ombak bermaksud mesti baca panjang. Sebanyak 6 harakat. Okey. Jadi yang kedua, syarat kedua mesti tengok tanda ombak tu ada ke tak ada. Okey. Yang ketiga tuan-tuan dan puan, kita tengok selepas ombak tu, kita tengok selepas ha tu, okey, kita tengok huruf apa? Sama ada huruf hamzah ataupun huruf selain hamzah. Kalau huruf hamzah tu tuan-tuan dan puan, hamzah macam ni, contoh di sini ayat ke-13. Kalau ulah selepas itu ada hamzah, dia kena baca dengan 6 harakat. Tetapi kalau selepasnya tu bukan hamzah, macam ni, okey, bukan hamzah, kena baca tak panjang, 2 harakat sahaja. Kalau sambung lah. Okey, saya tengok contoh. Okey, contohnya kita sambung. Wa asirru qawlakum awijharu bihi innahu alimun bidzati sudur. Okey, contoh untuk maksilah panjang, maksilah tawilah. Kita tengok contoh pula maksilah pendek, qasirah. Okey. Wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Tak panjang. Okey, pendek saja, 2 harakat. Okey. Okey. Itulah hari ni kita bincangkan sedikit hukum maksilah. Okey, maksilah. Kita tengok kuku ada lagi dalam muka surat ni, ada maksilah ke tak ada. Kita tengok ada ke tak ada selain daripada ayat tersebut. Mungkin tuan-tuan perempuan kita tengok. Okey, kita tengok pada ayat ke-19 tuan-tuan perempuan. Ayat ke-19, innahu bikul, ni maksilah apa? Okey, ini adalah contoh maksilah. Okey, pertama kita tengok. Ustazah, kenapa tak sama selepas ha di atas ni dengan ha di bawah ni, kenapa tak sama Ustazah? Okey, selepas ha tuan-tuan dan puan, dia akan tengok kalau kalau ha tu berbaris kasrah, selepas ni tu mesti ada tanda macam tanda ya ni, ya kecil ni. Okey, kalau ha tu dia berbaris dhammah, mesti selepas ada tanda waw kecil. Dia menunjukkan bahawa sebelum dia menunjukkan bahawa ha tu berbaris dhammah. Okey, ni tunjuk dia ada waw kecil. Okey. Okey, bikulli, tengok ni. Innahu bikul, tak panjang, 2 harakat sahaja tuan-tuan dan puan. Okey, alhamdulillah. Kita selesai untuk maksilah pendek dan panjang. Okey, kita tengok mungkin ada lagi contoh. Tuan-tuan dan puan, kita tengok contoh. Kalau ada, kita tengok di muka surat yang sedia ada. Bercari tuan-tuan dan puan, kita cari dulu. Kita cari. Okey. Tuan-tuan dan puan boleh tengok pada ayat pertama, tuan-tuan dan puan. Okey, tuan-tuan dan puan tengok pada ayat yang pertama. Okey. Ayat pertama ni, selepas ha, dia tak ada pun tanda hamzah ke, tak ada tanda waw ke.
Okey, yang ni bermaksud tak panjang. Maksud nanti pula tuan-tuan perempuan baca biyadihil mul. Tak. Ni tak jadi maksudlah. Dia mestilah selain hamzah dan ni alif, ni hamzah. Okey, alif lam ni. Alif lam dia tak jadilah. Dia mesti jadi pada kalimah huruf yang berbaris lepas dia. Ni biyadihil mul, biyadihi, dia akan masuk terus kepada mulku. Alif lam ni adalah hamzah wasal. Dia tak termasuk dalam hukum maksilah. Okey. Itu sahaja contoh yang saya boleh tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan. Moga-moga insya-Allah kita sama-sama mendapat manfaat yang belajar pada hari ini, iaitu mad silah, tawilah dan qasirah. Alhamdulillah selesai tuan-tuan dan puan. Okey, jadi saya tengok komen. Okey, mad silah dibaca dengan 2 harakat tuan-tuan dan puan. Betul? Mad silah tawilah dibaca dengan 6 harakat. Okey. Okey, jadi ingat nak kenal dia. Kisah bila simple lah. Kalau tuan-tuan perempuan tak ingat apa nama huruf ataupun hukum, tuan-tuan perempuan tak ingat hukum, tuan-tuan perempuan ingat simbol tu. Moga-moga dapat membantu tuan-tuan perempuan dalam membaca Al-Quran. Okey, jadi saya rasa setakat itu sahaja untuk slot tajwid pada hari ini. InsyaAllah saya akan masukkan tajuk yang seterusnya dengan tuan-tuan perempuan, iaitu tajuk apa? Okey, tunggu selepas ini. Okey. Okey, bertemu lagi kita dalam rancangan Izaatul Quran, tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah. Okey, pada hari ini tuan-tuan dan puan, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan. Okey, nak sharing lah dengan tuan-tuan dan puan. Tips berkesan macam mana kita nak istiqamah membaca Al-Quran setiap hari. Kita kan ada tips, kan ada. Kadang-kadang kita pun tercari-cari macam mana lah nak cari, macam mana kita nak istiqamah, ustazah. Saya teringin nak baca Quran, tapi nak istiqamah tu yang susah. Okey, jadi sama-sama saya nak kongsikan dengan tuan-tuan perempuan untuk macam mana kita nak istiqamah dalam membaca Al-Quran. Okey, nak tahu ke tidak tuan-tuan perempuan? Okey. Mungkin boleh bagi love sedikit kat saya, love pada dalam Facebook tu belah kanan. Okey, ada tanda love kan? Okey, cuba tekan button love tu sedikit. Sebagai hadiah tuan-tuan perempuan kepada saya. Okey. Jadi insya-Allah hari ini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan perempuan bagaimana kita nak istiqamah membaca Al-Quran setiap hari. Okey, istiqamah tu apa dia tuan-tuan perempuan? Istiqamah, ustazah ni cakap istiqamah, apa dia istiqamah tu kan? Apa dia istiqamah tuan-tuan perempuan? Okay, istiqamah ni dalam kata-kata istilah lain lah, dia konsisten. Maksudnya setiap hari kita buat, maksudnya berterusan. Kita tak tinggal walaupun sehari. Kan kita dah buat challenger untuk baca Quran setiap hari, bermula kemarin. Siapa yang dah buat? Okey, jadi kita buat setiap hari. Kita bermula kemarin, tarikh kemarin 21/6/21. 21/6/21. Okey. Kemarin satu lah, betul. 22. Okey, 22. Okey, jadi kita dah start. Okey, kemarin jadi alhamdulillah tuan-tuan perempuan, kita dah start. Alhamdulillah, kita akan istiqamah untuk konsisten berterusan selama 44 hari, supaya selepas 44 hari automatik insya-Allah dia akan jadi istiqamah, konsisten dan berterusan sehinggalah selama-lamanya insya-Allah. Okey, jadi masalah yang selalu kita hadapi kadang-kadang bila baca Al-Quran ni, kita nak konsisten baca Al-Quran ni, pertama mestilah tak sempat lah ustazah nak baca Quran, sibuk kan, tak ada masa lah ustazah. Macam mana ustazah saya nak baca Quran? Elok nak baca Quran, anak kacau. Elok nak baca Quran, suami pula kacau. Elok nak baca Quran, nak makan pula. Macam-macam yang kadang-kadang asal macam give up, tak payah baca Quran lah, kan. Kita tak sempat nak baca Quran. Kadang-kadang kita rasa macam rasa waktu lapang sangat baru nak baca Quran, waktu sedih sangat baru nak baca Quran. Kita tak ada satu ruang untuk kita nak bertemu, nak bercakap, nak membaca kitab mukjizat Allah. Kita tak bagi ruang untuk dia kan. Jadi kita kita cari jalan. Macam mana kita nak buat? Kita kena cari jalan dan kita kena atur bila masa kita nak kena baca Quran. Kalau lah kita nak pergi satu masa, contoh kan, kita nak pergi satu event tu kan, PMI ke, ataupun kita peminat kepada seseorang tu, kita sanggup dalam keadaan kelitih, kita sanggup adjust untuk kita bertemu dengan seseorang. Kalau macam kita betul rasa sayang pada Allah,
Kan nak Allah sayang pada kita, kita kena usaha untuk bertemu dengan dia setiap hari. Okey. Ini saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan. Yang pertama tuan-tuan dan puan, tuan-tuan dan puan, pertama, tips yang pertama tuan-tuan dan puan kena susun jadual. Bila nak baca Al-Quran, susun je dulu. Kalau kita tak susun, tak masuk dalam listing kita, dalam jadual kita, kadang-kadang kita terlepas pandang. Jadi kita susun jadual dahulu untuk kita boleh preparation. Contoh setiap kali lepas solat, kita boleh buat setiap kali lepas solat, ataupun kita ambil uduk, kita tunggu sebelum kita nak tunggu solat, kan, kita baca Quran dulu. Kita tengok waktu, kadang-kadang waktu yang sesuai. Kadang-kadang mungkin lepas mayang anak nak kacau, kita cari waktu anak tidur, kita ambil Quran sekejap, kita baca sekejap Quran. Sekurang-kurangnya kita tak terlepas langsung untuk kita baca Al-Quran. Atau sasul je ya. Okey. Okey, lepas tu supaya kita dapat amalkan membaca Al-Quran. Tak kisahlah tuan-tuan perempuan lepas mayang ke, ataupun mungkin antara maghrib dengan isyak kalau waktu tu yang sesuai, ataupun sebelum subuh anak tak bangun lagi, kan, ataupun waktu tahajud, selepas mayang tahajud kita baca Al-Quran. Okey, jadi kita kena cari ruang tu supaya kita ada masa bersama dengan Quran. Okey. Jadi kita bolehlah untuk kita cari ruang masa yang sesuai dengan kehidupan masing-masing lah. Kalau saya kata baca lepas maghrib, mungkin ada yang tak sesuai, kan. Jadi tuan-tuan perempuan boleh manage masa tuan-tuan perempuan untuk susun, masukkan dalam jadual. Okey, yang kedua tuan-tuan perempuan, tips yang kedua adalah sekurang-kurangnya tuan-tuan perempuan bacalah satu hari satu muka surat. Sekurang-kurangnya kita baca satu muka surat, kan. Bila kita baca sehari satu muka surat, mungkin rasa sekejap kita boleh ubah kepada 2 muka surat pula, dia akan ada peningkatan. Tetapi kena mula dulu. Okey, janganlah mula satu ayat. Kalau hafazan mungkin boleh satu hari satu ayat. Kalau lah Quran satu hari satu ayat, tuan-tuan perempuan baca bila tuan-tuan perempuan nak khatam. Banyak tuan-tuan, benar ribu. Takkan 6,000 tahun mula kita nak habis 6,000 hari baru kita nak khatam. Mustahil kan. Jadi kita nak Allah sayang, tapi kita baca satu hari, kita bagi ruang sikit ya kat kita. Okey, jadi sekurang-kurangnya kita baca satu hari satu muka surat. Tak lama, mungkin tak sampai 5 minit, kadang-kadang 10 minit. Itu ikut atas kemampuan ataupun bacaan tuan-tuan perempuan. Okey, kita boleh mulalah dengan mungkin tuan-tuan perempuan, mungkin ada yang tanya, nak mula kat mana Ustazah? Tuan-tuan perempuan boleh mula daripada awal surah Baqarah, ataupun tuan-tuan perempuan boleh mula pada hujung surah-surah lazim dulu, terpulang pada tuan-tuan perempuan, ikut keselesaan tuan-tuan perempuan, kan. Yang penting baca Al-Quran. Okey, jadi tuan-tuan perempuan, ada yang ada yang selesa, untuk mula pada hujung, daripada surah lazim naik daripada surah An-Nas naik ke atas. Ada yang selesa macam tu, ada yang selesa dengan juzuk 1. Okey, jadi insya-Allah tuan-tuan perempuan ikut keselesaan tuan-tuan perempuan, yang penting baca Al-Quran. Okey. Yang ketiga, boleh baca Al-Quran dan kita tengok makna isi kandungan Al-Quran tersebut. Satu muka surat mungkin tuan-tuan perempuan tengok apa makna dia, kan. Ada kalimah-kalimah kadang-kadang kita nak faham apa maksud dia, apa kalimah ni maksud apa. Dia macam rasa perkataan ni macam macam kelainan sedikit kan, macam bunyi pun sedap, apa maksud dia. Jadi kita masa nak tahu, jadi kita boleh tengok makna apa yang muka surat yang kita baca hari ni, apakah maksudnya. Kita boleh ambil lah ruang untuk kita membaca Al-Quran. Okey, yang seterusnya, tuan-tuan perempuan boleh letak Al-Quran di tempat yang tinggi ataupun mudah dilihat dan mudah dicapai. Contoh, janganlah letak Quran tu terlampau tinggi. Maksud saya tinggi tu mengikut adab lah, jangan terlampau rendah kan. Rendah di bawah lebih pada pawat, letak pada Al-Quran di paras kaki, dalam rok tak bawah sekali, tak boleh lah kan. Okey, jadi letak Al-Quran di tempat yang mudah kita nak tengok, mudah kita lihat dan mudah kita nak ambil. Tu istilah dah senang sedikit kan. Jadi letak Al-Quran tu berkesesuaian dengan tempatnya. Kalau contohlah kita selalu semayang pada tempat tu, mungkin kita boleh letak satu meja untuk kita lepas semayang, teringat nak baca Quran. Kita automatik teringat nak baca Quran. Kan, kalau satu ruang tu biarlah ada Quran, senang kita nak capai tu, cepat, mudah. Rasa macam nak tengok Quran, teringat Ustaz Syarul challenger kena baca Quran. Jangan terlepas tuan-tuan perempuan. Jadi supaya kita rasa bila kita nak tinggal benda tu, kita rasa macam sayangnya
Sampai tahap macam sayangnya tak baca Quran hari ni. Kalau bayangkan kalau aku tinggal sehari baca Quran, 10 hari Quran tinggal aku. Tak sesayang ke kekasih kan? Quran tu kekasih kita tinggal 10 hari, tinggal tak cakap dengan kita. Contoh kita bayang macam tu lah kan. Okey, jadi 10 hari, kalau kita 2 hari tak baca, dah 20 hari. Sayangnya kalau kita mati celah-celah tu pula, na'udzubillah min zalik. Okey. Okey, jadi kita rasa supaya kita ni bila kita tengok Quran, kita rasa kita nak mengaji, kita rasa supaya kita cepat khatam, supaya kita dapat mengambil apa maksud isi kandungan yang ada dalam Al-Quran tu. Okey. Jadi orang kata meja tu janganlah terlampau rendah. Takut nanti tuan-tuan perempuan letak Quran ala kerusi ke yang rendah, sama kadang-kadang anak pun boleh letak kaki atas Quran. Jadi mengikut kesesuaian. Maksud Al-Quran tu kena letak atas para lutut atas, tinggi. Dan sebab kita nak hormati dia, kita tak boleh letak bawah. Kita tak boleh letak tempat sujud tu atas sejadah kita letak di Quran. Tak boleh. No. Tuan-tuan perempuan tak boleh letak macam tu. Jadi tuan-tuan perempuan kena hormat Quran tu sejunjung-junjungnya, sebab kitab yang orang kata paling suci, mukjizat pula. Jadi tuan-tuan perempuan kena letak Quran yang paling tinggi. Tinggi tu maksudnya janganlah terlampau tinggi sampai nak ambil pun tak boleh. Okey, kesesuaian kita boleh ambil dan tempat yang sesuai. Okey. Kalau tuan-tuan perempuan ada yang kadang-kadang tak sempat kat rumah ni, tak banyak masa kan, ada tak sempat, tak banyak masa kat rumah, mungkin tuan-tuan perempuan ada banyak kat office kan, jadi boleh letak Quran tu dekat meja office. Sekurang-kurangnya bila nak mula nak buat kerja tu, nampak Quran, baca Quran dulu satu muka. Tak banyak kan. Waktu rehat tu, sebelum nak rehat, nak pergi makan, ada ambil Quran, baca satu muka. Jadi kita biar kita sentiasa nampak Al-Quran tu. Sebaiknya tuan-tuan perempuan digunalah Quran yang dicetak. Maksud saya ni bukan Quran di handphone. Kan Quran kat handphone lain tuan-tuan perempuan. Dia sebagai backup saja. Tapi kalau kita nak baca Quran ni, biarlah Quran tu yang original, yang Quran yang helaian Quran tu lah. Okey, maksudnya Al-Quran betul lah. Okey. Jadi kalau kata kadang-kadang kita tunggu kawan dalam kereta kan nak baca Al-Quran kan, bolehlah backup untuk guna handphone tu. Okey. Yang ketiga, yang kelima, seterusnya gunakan kalau tak ada benda lain, gunakan media sosial ni kita guna. Sebab dah ada telefon kan canggih. Dulu, zaman dulu mungkin lah telefon pun 3 sekupang kan. Siapa ingat zaman tu 3 sekupang kan, Android pun tak ada. Okay, jadi boleh gunakan media sosial ni untuk kita dapat membaca Al-Quran setiap hari. Kita banyakkan baca Al-Quran. Ada masa ruang kita cari Al-Quran, kita memperbaikikan bacaan Al-Quran. Kalau kita rasa tak lancar baca Al-Quran, kita boleh cari guru yang boleh mengajar kita sedikit demi sedikit. Sekurang-kurangnya kita bergerak sedikit demi sedikit. Jangan tak bergerak langsung. Biarlah ada perubahan, peningkatan bacaan kita tu setiap hari, tuan-tuan dan puan. Kalau kita rasa malu berkumpulan, mungkin kita boleh cari guru yang personal, one to one, supaya kita dapat belajar Al-Quran. Jangan tunggu orang yang baca Al-Quran untuk kita. Okey. Jadi cara macam ni dapat memperbaiki bacaan Quran dengan cara ada guru, dapat mempercantikkan bacaan Quran kita lagi, memperbaiki tajwid, hukum tajwid kita lagi. Mungkin ada tempat-tempat yang kita tengok kalimah tu sama tuan-tuan dan puan, tapi bacaan kelainan. Okey, yang ada tashilnya, yang ada macam mana sebutan dia, ishmamnya, muncungkan mulut. Kadang-kadang kalau kalimah tu macam pelik-pelik sikit kita tuan-tuan perempuan, saya tengok kebanyakan langkau, tak baca pun kalimah tu. Tak boleh lah, kena baca ikut bacaan Al-Quran yang telah disusun kan oleh para penterjemah dalam kitab ni. Memang Quran ni memang dah susun, memang dah mudah untuk baca. Cuma kita kena belajar. Memang kita kena belajar untuk mencari guru untuk belajar Al-Quran. Okey, jadi saya rasa setakat itu sahaja untuk tips. Saya kongsikan tips berkesan macam mana nak istiqamah baca Quran setiap hari. Tuan-tuan perempuan bolehlah cuba untuk amalkan setiap hari. Gunakan tips yang ada ni untuk sama-sama kita istiqamah dalam baca Quran. Challenge 44 hari insya-Allah. Okey. Jadi saya rasa setakat itu sahaja untuk perkongsian saya pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada siaran keesokan harinya insyaAllah. Kita akan jumpa lagi. Sebelum tu tuan-tuan perempuan, saya akan tinggalkan tuan-tuan perempuan dengan selawat tafrijiyah sebagai para istiqamah dengan selawat-selawatnya insyaAllah. Saya mohon maaf kalau ada tersalah atau tersilap sepanjang saya mengendalikan live pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتعنان به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأعداد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتعنان به الرغائب وحسن الخواتيم